Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Bakal-bakal syurga yang dirahmati Allah, bakal-bakal haji dan umrah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada episod keempat kali ini bertemu saya Mutahir Rizam Zainal. Kita merungkaikan tentang apakah ibadat, apa yang perlu dibuat sewaktu ibadat umrah. Ibadat umrah, setiap ibadat kita mempunyai rukun dan wajib sah. Maka di sini dalam konsep ibadat umrah, mempunyai rukun umrah dan wajib umrah. Apakah itu rukun umrah? Ialah sesuatu perkara yang wajib, yang perlu dilakukan kerana ia menjadi tiang asas kepada amalan kita. Sama ada amalan kita untuk mengerjakan ibadah umrah itu adalah tergantung ataupun tidak sah ataupun sebagaimana. Dan wajib umrah pula, apakah dimaksudkan dengan wajib umrah? Adalah sesuatu perkara yang mesti kita buat dan tidak boleh melanggar. Jika kita melanggar sesuatu wajib umrah itu, maka tidak sahlah umrah kita, berdosa, malah dikenakan dam. Okey, berbalik pada rukun umrah yang tadi, perkara wajib dibuat di dalam rukun umrah adalah pertama berniat ihram. Berniat ihram umrah, bukan berniat ihram di mikat, ya. Berniat ihram di mikat itulah terletak di wajib umrah. Yang ni kita bercerita tentang rukun umrah. Pertama, berniat ihram umrah. Kedua, tawaf. Ketiga, sa'i. Keempat, bergunting, bercukur ataupun bergunting. Bukan bertahlul, ya tuan-tuan. Bertahlul adalah sesuatu nama bagi perkara yang telah kita lakukan, iaitu bercukur dan bergunting. Dan kelima adalah tertib. Kita ada 5 rukun umrah. Berniat di ihram umrah. Kedua, tawaf di Baitullah. Ketiga, sa'i Safa dan Marwah. Keempat, bercukur atau bergunting. Kelima, tertib. 5 tertib adalah kesemua rukun yang dibuat adalah mengikut tertib. Niat, tawaf dulu, tak boleh melangkau mana-mana, ya. Itu tidak boleh dilaksanakan begitu. Maka ia perlu berniat, tawaf, sa'i, Safa Marwah, bercukur gunting dan itulah 5 tertib. Okey, apalah itu wajib umrah, tuan-tuan? Wajib umrah adalah berniat ihram di mikat. Apakah mikat bagi timur? Yakni seperti di Indonesia, Malaysia, Singapura, Brunei, Sabah dan Sarawak. Maka mikat kita semasa kita mengerjakan umrah adalah di Bir Ali ataupun Kanu Manazil, yang mana jemaah yang turun di Madinah, dari KLIA turun ke Madinah, dia akan bermikat di Bir Ali ataupun nama dulu dipanggil Zulhulaifah. Okey, jika yang mana jemaah terus turun ke Jeddah, terus menunaikan ibadah, maka semasa dalam penerbangan, anak-anak kapal, kru kapal akan memberitahu di mana kita akan melintasi 1 jam lagi, kita akan melintasi mikat Kanu Manazil, mana kita akan berniat di dalam kapal terbang di atas udara. Maka kita akan berniat sama ada sebelum kapal terbang itu melintasi Masjid Kanu Manazil ataupun kita dah tengah-tengah border Kanu Manazil. Tapi seeloknya kita berniatlah sebelum sampai lagi mikat di Kanu Manazil, sebab kita akan buat persiapan. Sebab sebelum kita nak berniat itu, kita perlulah pakaian kita semua terus siap-siap pakai baju kain ihram, dan tiada bau-bauan, wangi-wangian. Itu semua larangan-larangan dalam ihram. Okey, yang kedua ada tadi wajib umrah, meninggalkan 3 larangan dalam ihram.
13 larangan dalam ihram. 13 larangan ihram kita akan cerita sebentar lagi. Apakah larangan-larangan yang perlu kita patuhi dan kita jangan buat. Okey? Dan apakah di sini kita nak tahu apa perbezaan? Orang kata apa perbezaan rukun umrah dan wajib umrah ni? Kan sama je. Sebenarnya tidak sama tuan-tuan. Sebenarnya kedua-duanya adalah wajib. Wajib buat. Dan rukun umrah adalah asas kepada umrah. Tidak lengkap rukun maka tidak terhasil umrah. Dia seperti tuan-tuan kita bersolat dah. Kita ada rukun, kita ada niat, kita ada takbir dan iktidal, kita ada sujud. Begitulah dalam ibadah umrah tuan-tuan. Dan wajib umrah pula adalah pelengkap. Jika tidak melakukannya, ia adalah berdosa dan dikenakan dam tuan-tuan. Sebab wajib umrah ni tidak banyak tuan-tuan. Cuma ada tadi niat ihram di miqat dan meninggalkan 13 larangan ihram. Maka dia ada dua di situ. Tapi meninggalkan 13 larangan ihram itu yang perlu dijaga tuan-tuan. Sama ada lelaki ataupun wanita. Dan larangan dalam ihram tuan-tuan yang saya akan ceritakan ini mempunyai 13. Maka sama ada wanita atau lelaki perlulah menjaga pantang larangan selepas kita berniat ihram. Sama ada niat ihram bersyarat, niat ihram ataupun niat ihram apa lagi? Ada dua niat ihram yang perlu niat ihram, niat umrah dan niat umrah bersyarat. Okey. Larangan dalam ihram tuan-tuan, pertama hendaklah memakai pakaian ihram yang tadi saya katakan. Ini pakaian yang tidak berjahit. Dan mana bagi lelaki tidak berjahit maknanya kain ihram lah, mana di atas dan di bawah. Dan bagi wanita pakailah telekung. Dan kedua hendaklah menutup kepala atau sebahagian daripadanya. Tidak menutup kepala atau sebahagian daripadanya. Larangan dalam ihram, tidak menutup kepala tuan-tuan. Yang mana yang biasa terpakai kopiah ataupun songkok ya. Tapi kali ini kepala janganlah kita tutup, melainkan wanita dia pakai telekung ya. Ketiga adalah menutup muka bagi wanita. Bagi wanita tidak boleh ya menutup muka. Ni muka ya, tak boleh. Dia pakai telekung pun gini terus pakai telekung . Dan keempat, memakai sarung tangan lelaki dan perempuan. Ini tidak boleh ya. Untuk lelaki dan perempuan untuk memakai glove, sarung tangan tidak dibenarkan dalam larangan ihram. Okey, kelima, memakai bau-bauan. Okey, memakai bau-bauan di badan, di pakaian. Kalau di pakaian, kita boleh menanggalkan pakaian tu sebelum kita berniat ihram. Tapi kalau di badan tak apa, dia akan hilang sendiri ya tuan-tuan. Dan jangan kita makan atau menghidu bau-bauan ya. Sewaktu tawaf tuan-tuan, saya nak beritahu, sewaktu tawaf jangan kita mendekatkan dengan Hajarul Aswad. Sebab dia ada minyak wangi ya tuan-tuan. Tapi kalau sudah habis tawaf, umrah semua, tidak apa, tidak mengapa. Tapi ketika melakukan umrah, jangan mendekat dengan Hajarul Aswad, semua hanya istilam saja. Yang keenam, memakai minyak di kepala atau janggut. Ini pun tidak boleh bagi lelaki atau wanita. Tapi kalau in case ada sebenarnya wanita ada untuk perubatan, dia dibenarkan. Dibenarkan. Jika benda tu untuk wangi saja-saja, untuk wangi-wangi, tidak boleh tuan-tuan ya. Ketujuh, cabut rambut, cabut bulu ke apa ke ya. Sewaktu kita dah berniat ihram, kita jangan cabut-cabut apa-apa bulu ataupun memotong kuku. Tapi kalau anda kata dia gugur sendiri, tidak mengapa ya tuan-tuan, tidak mengapa. Kalau dia gugur, biasanya perempuan lah, dia sikat rambut, gugur, tidak sengaja, tidak mengapa. Okey, ke-8, mengerat kuku, memotong kuku, tadilah saya katakan. Ke-9, menebang pokok atau memotong pokok atau di tanah haram. Ya, di tanah haram ni di Madinah dan di Mekah ada tanah haram, dia dah ada border dia tuan-tuan ya. Itu tuan-tuan perlu semak dengan mutawif yang membawa tuan-tuan.
Okey, yang ke-10 memburu binatang. Kita tidak bolehlah menyeksa apa-apa binatang, binatang ataupun apa-apa yang apa kita nak menangkap binatang ke ya. Yang ke-11 berkahwin atau bernikah. Sewaktu atau menerima wali sewaktu di tanah haram ataupun di Mekah ataupun di Madinah sewaktu kita berniat ihram. Ini pun tidak boleh tuan-tuan, dilarang. Yang ke-12 melakukan pendahuluan persetubuhan. Ini adalah pendahuluan maksudnya adalah bersuka-suka. Ini pun tidak boleh, dilarang ya tuan-tuan. Tidak boleh ni sama suami lelaki, suami isteri duduk satu bilik rumah, satu bilik di hotel. Ini perlu dijaga. Yang ke-13 melakukan persetubuhan. Ini yang paling bahaya jika anda yang melakukan sedang berniat ihram melakukan persetubuhan. Larangan yang ke-13 ni dikenakan dam 1 ekor unta bagi pihak lelaki. Dan wajib diqadahkan wajib diqadahkan umrah tersebut. Itu kena jaga tuan-tuan ya. Larangan ni ataupun dia tidak boleh, akan umrahnya tidak sah. Tidak sah, dikenakan dam seekor unta dan umrahnya tidak sah. Berdosa pula tu tuan-tuan. Kita melakukan ibadah umrah di Masjidil Haram, di tanah haram. Kita melakukan benda ini, tuan-tuan, tidak boleh, melainkan kita dah habis dalam ihram. Tidak mengapa tuan-tuan. Semasa dalam ihram kena jaga tuan-tuan. Okey. Kita patah balik apa tadi rukun umrah. Pertama, niat rukun. Niat umrah. Kedua, tawaf di Baitullah. Ketiga, sa'i di Safa dan Marwah. Keempat, bercukur dan bergunting. Kelima adalah tertib melakukan semua rukun-rukun tersebut mengikut turutan. Okey tuan-tuan. Sampai di sini saja episod kita. Moga-moga kita bertemu lagi di episod akan datang insya-Allah dalam tajuk perkongsian ilmu dalam 8 amalan sebelum dan selepas ihram. Tapi ini kemungkinan kita akan tengok pada episod yang akan datang tuan-tuan. Okey. Semoga kita bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.